Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para penonton muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, semoga saya dan kita semua disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke rancangan Tashih Mafahim, membetulkan beberapa fahaman-fahaman yang dikelirukan, yang disalah faham di dalam masyarakat. Untuk episod kali ini, kita nak bercakap secara ringkas, padat, mudah difahami insya-Allah, tentang boleh tak kita orang hidup baca Quran, doa, sedekah, ini mudah faham lah, sampai tak kat mayat. Mayat tu mak ayah ke, kakak abang ke, orang tak kenal ke, kita niat, kita sedekah, kita kata, ya Allah, semoga pahala ni untuk sekian-sekian yang telah meninggal. Kita buat umrah, kita kata, ya Allah, pahala umrah ni aku sedekahkan kepada sekian-sekian yang telah meninggal. Ataupun kita berdoa. Kita berdoa, baca doa kan. Lepas orang meninggal kat kubur, kita pergi talqin dia, apa semua tu. Bolehkah? Ada asaskah semua benda-benda tu? Ni kita nak bincang untuk episod kali ni. Para penonton sekalian, rupa-rupanya majoriti ulama mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan bahawa amal yang dilakukan oleh orang hidup boleh sampai kepada orang mati. Sama ada Quran ke, zikir ke, sedekah dan sebagainya. Yang tu amal, kebaikan yang kita buat. Adapun doa, tidak ada khilaf. Doa disebutkan oleh Al-Imam Nawawi sendiri bahawa doa tidak ada khilaf, ianya sampai kepada orang yang telah mati. Ijma'. Bahwasanya ijma' ulama' bahawa kalau seseorang berdoa, insya-Allah dia sampai kepada si mati. Itu doa. Itu kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma in kana muhsinan, kalau dia baik, ya Allah, terimalah semua amal baik yang dia buat, kebaikan. Kita berdoa kat mayat. Ijma' ulama' sampai. Selesai, itu doa. Perbahasan kedua ni, kita nak tengok ni, dari segi amal pula. Orang yang hidup ni, amal orang hidup. Sedekah dia, puasa sunat yang dia buat, dia nak sedekahkan kepada si mayat. Umrah yang dia buat, dia nak sedekahkan. Dia nak hadiahkan kepada si mayat. Sedekah duit ringgit dia masuk dalam tabung RM10. Dia kata, ya Allah, pahala sedekah ni aku hadiahkan kepada fulan bin fulan yang telah mati. Sampai ke tidak? Yang tu macam yang saya sebut tadi, rupanya jumhur ulama' mazhab Syafi'i. Jumhur ni majoriti. Majoriti Syafi'i, majoriti Hanafi, majoriti Hambali mengatakan insya-Allah ianya sampai. Mazhab Maliki, Ustaz? Mazhab Maliki sebahagian kecil mengatakan sampai. Nampak? Maksudnya apa yang kita amal selama ni tak salah, dan ramai di kalangan mereka ni adalah salaf. Ramai di kalangan mereka ni adalah salaf, dan apa yang kita amal itu ada sandarannya kerana ia juga diamalkan oleh ramai di kalangan ulama-ulama salaf. Yang menariknya, Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri, dia secara peribadi, dia sendiri Imam Ahmad menyebutkan bahawa sampai pahala amal yang dihadiahkan oleh orang hidup kepada orang mati. Kita tengok sedutan pendapat daripada kitab-kitab yang muktamad mazhab-mazhab. Dia setiap mazhab ada kitab-kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat muktamad mazhab.
Contohnya dalam mazhab Hanafi, antara kitab yang mengumpulkan banyak pendapat muktamad adalah dalam kitab Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud Daqaiq oleh Al-Imam Az-Zailai. Al-Imam Zailai kata bahawa ini daripada mazhab Hanafi, seseorang dibolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik solat, puasa, haji, sedekah, Quran, zikir, sebagainya yang berupa semua amal baik. Pahala itu sampai kepada mayat dan bermanfaat baginya. Itu kitab muktamad mazhab Hanafi. Kita pula mazhab Syafi'i kita, Al-Imam Nawawi, sudah pasti dalam kitab Al-Majmu', dan disunnahkan bagi penziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayat yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis. Sudah pasti. Begitu pula disunahkan membaca apa yang mudah dari Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Juzuk 5, muka surat 311. Mazhab Hambali pula, kitab yang sangat masyhur, kitab Mughni lil Imam Ibn Qudamah. Disebut, Imam Ibn Qudamah sebut, dan apapun ibadat yang dia kerjakan serta dia hadiahkan pahalanya kepada mayat Muslim, orang hidup, apapun dia buat, ibadat, doa, Quran, zikir, kata Imam Ibn Qudamah, akan memberi manfaat untuknya, insya-Allah. Adapun doa, istighfar, sedekah dan pelaksanaan kewajipan, maka saya tidak melihat adanya perbezaan pendapat akan kebolehannya. Yang tu tak ada beza pendapat terus di kalangan ashab Al-Hanabilah. Boleh tengok kitab Mughni, juzuk 5, muka surat 79. Ada seorang ulama yang sering menjadi rujukan oleh sesetengah pihak, iaitu Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juzuk 24, muka surat 366. Ini yang menariknya. Beliau juga mengatakan istighfar, ibadat harta, doa, semua amal ibadat ni, kebaikan, semua amal itu sampai kepada mayat. Subhanallah. Jadi inilah panduan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan jumhur, hampir kesemua ramai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yang berpendapat doa, Quran, sedekah, kita buat puasa, hadiahkan pahala kepada si mayat, semua itu sampai. Ayuh kita lihat beberapa dalil secara ringkas, sebab dalil pun ada berpuluh-puluh muka surat, tuan-tuan. Saya bacakan 1-2 sahaja. Antaranya saya ambil dalam tafsir Ibn Ashur, ketika mentafsirkan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ada ayat Quran yang berbunyi demikian, maksudnya, dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia buat sahaja. Tidaklah mendapat seseorang itu, insan, satu orang insan, dia hanya memperolehi benda yang dia buat. Ada satu kumpulan yang kata tak sampai ni, yang menimbulkan huru-hara, kecelaruan, ketakutan, perpecahan di kalangan umat Islam menggunakan dalil ini. Katanya ini dalilnya tidak, orang yang mati itu tak dapat apa yang dilakukan oleh orang yang hidup dari segi hadiah amal tadi. Kata Al-Imam Ibn Ashur, dia menakalkan kalam seorang ulama besar salaf, Al-Imam Rabi' Ibn Anas, yang wafat pada tahun sekitar 139-140 Hijrah. Ulama salaf, muhaddith, mufassir, pengkhususannya dalam bidang hadis dan dalam bidang tafsir.
rahimahullah, Imam Rabi' kata, ketika mentafsirkan ayat ini, yakni bil insanil kafir, iaitu dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat itu orang kafir. Dia tidak mendapat apa-apa faedah daripada amal orang hidup. Wa ammal mu'minu falahu sa'yuhu, adapun orang beriman yang telah meninggal, dia boleh mendapat manfaat apa yang dia kerjakan, wa ma yas'a lahu ghairuhu, dan apa saja yang dibuat oleh orang lain untuknya. Apa yang dibuat oleh orang lain untuknya, untuk orang yang telah mati tadi. Kalau ada orang hidup, anak ke, jiran ke, kawan ke, buat sedekah sunat hadiah kat orang mati ni, boleh. Maka dapat. Sebuah hadis, kita bahaskan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dua orang sahabat, Sayyiduna Ibn Umar dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata, Nabi pernah mengarahkan sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah untuk menunaikan nazar ibunya. Ibunya waktu hidup bernazar untuk membebaskan hamba atau untuk bersedekah sekian-sekian, tapi tak sempat tunai nazar. Kemudian ibu Sayyidina Sa'd ibn Ubadah meninggal. Nabi mengarahkan, wahai Sa'd, tunaikan nazar ibu kamu. Maka dari sini, kata Ibn Ashur Al-Mufassir, pengarang kitab tafsir yang terkenal itu, dari sini kita faham bahawasanya amal kebaikan ataupun ibadat yang dihadiahkan kepada si mayat boleh sampai. Itu hadis Bukhari. Hadis yang terakhir untuk perbahasan tajuk kali ini, dengan mudahnya, walaupun hadis terlalu banyak, juga hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ketika Nabi lalu di kawasan perkuburan. Nabi mendengar dua orang yang sedang diseksa. Ini mukjizat jangan kata khurafat pula. Jangan kata bid'ah pula. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ia mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu perkuburan, Nabi dengar dua orang sedang diseksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Nabi pun bagi tahu sahabat. Nabi kata, aku dengar dua orang ni. Mereka diseksa bukan disebabkan dosa besar. Nabi pun cerita sekian-sekian. Nabi minta jaridah. Fa'amara bi jaridatin fakasaraha. Nabi minta pelepah tamar, lalu Nabi patahkan dua, Nabi tancapkan pelepah tamar itu di atas kubur dua orang yang sedang diseksa tadi. Sahabat pelik tengok. Nabi musyarri' ataupun syari' pengajar syariat kepada umatnya. Maka bila sahabat tengok, Nabi pacak pelepah tamar. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa buat demikian? Nabi pun kata, asa an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Riwayat dalam Bukhari, iaitu semoga diringankan kedua penghuni kubur yang disiksa ini selama pelepah ini belum kering. Apa kaitan dia, Ustaz? Amalan, apa kaitan seorang Islam lain yang hidup berdoa, baca Quran untuk si mayat, sedekahkan bacaan Quran untuk si mayat, membaca Quran untuk si mayat, bersedekah untuk si mayat? Apa kaitan dengan hadis ni? Kita tengok antara imam terhandal dalam menghuraikan Sahihul Bukhari, iaitu Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Antara kitab terbaik yang menghuraikan Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar kata, sesungguhnya pelepah itu sentiasa bertasbih selama masih basah. Pelepah akan bertasbih selama dia masih basah. Maka dengan berkat tasbih itu, hasillah keringanan bagi si mati. Pemilik, penghuni kubur tu. Kalau tasbih dari tumbuh-tumbuhan ini memberi manfaat kepada kedua ahli kubur yang diazab, maka lebih utama lagi bacaan zikir dan bacaan Al-Quran yang kita bacakan kepada mayat. Kata Imam Ibn Hajar, subhanallah.
Kata beliau lagi, maka dari huraian hadis ini jelas menunjukkan bahawa berkat tasbih daripada tumbuhan boleh memberi manfaat keringanan kepada mayat selagi basah. Maka jika tasbih tumbuh-tumbuhan boleh bagi manfaat, lebih utama zikir, tahlil, Quran yang kita bacakan kepada mayat. Jadi yang perkataan Imam Ibn Hajar tu yang tadi yang saya sebut tadi tu betul-betul lah perkataan beliau, no? Jadi tuan-tuan jelas terang bahawa yang kita amal selama ni memang yang ulama ahlu sunnah ajar 1000 tahun lebih. Apa yang kita ajar ini berdalil rupa-rupanya, no? Cumanya kadang-kala timbul satu kelompok kecil tetapi sering menimbulkan keraguan, sering menyebabkan perpecahan, sering menyebabkan umat Nabi Muhammad resah. Maka tashih mafahim, rancangan ini saya niatkan untuk saya terangkan ke semua isu-isu yang ditimbulkan, yang sering menimbulkan keresahan, kerisauan dan kebingungan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perbahasannya sebenarnya seperti yang kita sebutkan tadi, yang diajarkan oleh para ulama kita telah pun dibenarkan, ataupun kandungannya adalah benar. Sekadar tu dulu untuk episod kali ini. Jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.